banyak kali dapat soalan ni. Adakah kita perlu luahkan perasaan kita kepada si dia yang kita berkenan tu? Yang pertama mengenai perasaan cinta. Okey, mungkin ada di luar sana yang rasa macam you pergi universiti fikir belajar dah lah, tak usah dah nak cerita-cerita ni, tak payah duk fikir lah, tak payah. Bila kita kata tak payah duk fikir lah, exactly itulah yang kita akan fikir. Saya bagi contoh. Jangan fikir pasal gajah. You fikir pasal apa? Exactly. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cinta itu satu perasaan. Seperti mana perasaan-perasaan lain macam marah, sedih, kecewa. Dia benda yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, banyak kali dia timbul tanpa kita plan. Dia just datang macam tu sahaja. Sebab tu lah kita ada love at first sight lah dan sebagainya. Macam soalan ni cerita pasal crush. Crush ni benda yang berlaku bukan kita plan pun. Bukan kita nak masuk kelas kata aku nak crush dengan dia. Tak, benda ni dia jadi macam tu sahaja. Ada orang yang dia belajar universiti 4 tahun, dia tak crush dengan siapa pun. Dia macam maintain sahaja, dia fokus kepada study. No problem, good for you. Tapi ada orang, ramai orang yang tanpa dia sedar, tanpa dia plan, dia terpikat hati dia terhadap seseorang. So, perasaan tu datang. Persoalannya di sini adalah bukannya perasaan tu salah atau betul. Perasaan itu perasaan. Dia neutral, dia bukan salah, dia bukan betul. Dia normal, dia lumrah, dia fitrah. Yang salah atau betul adalah apa kita buat dengan perasaan tu. Saya bagi contoh lain, marah. Marah tu satu perasaan. Dia timbul bila mana kita ada reaksi terhadap sesuatu. Marah tak salah. Yang salah atau betul adalah apa kita buat dengan perasaan marah tu. Kalau dengan perasaan marah kita tumbuk orang, salah lah. Tapi kalau dengan perasaan marah kita buat surat komplain yang rasmi dan profesional untuk kita anjurkan kepada pihak berkuasa, kata saya tak puas hati dengan ni, mohon buat sesuatu, ini cadangan saya. Still, perbuatan tu datang daripada perasaan marah, tapi perbuatan itu perbuatan yang produktif dan betul. Dia bukannya isu perasaan tu betul atau salah. Isu dia adalah apa you buat dengan perasaan tu. So, cinta. Apa you buat dengan perasaan cinta tu? So, you dah crush dengan seseorang, you terpikat dengan seseorang, apa you buat? You kena tanya dua benda. Satu, aku boleh serius tak dengan relationship ni kalau aku nak teruskan? Dan soalan yang kedua, kalau aku tak boleh nak serius dengan relationship ni, apa patut aku buat untuk kawal diri? So, dua soalan penting. Kalau you boleh serius, dan bila saya cakap serius, saya maksudkan perkahwinan. Terus terang, saya tak maksudkan benda lain. Saya maksudkan perkahwinan. Itulah ta'rifan serius dalam bercinta. Bila you rasa you boleh serius, you mampu memikul tanggungjawab yang besar itu, dan you tahu apakah tanggungjawab tersebut, you faham, bukannya main angan-angan sahaja, dan you mampu, maka what you can do adalah bukan sekadar luahkan perasaan sahaja, tapi luahkan juga hasrat. Yang mana you nak berminat untuk nak pursue sampai ke perkahwinan. Dan bila saya cakap pursue sampai ke perkahwinan, saya tak bermaksud you mula sekarang and 10 tahun akan datang baru kahwin. Tak, maksud dia dalam masa terdekat you nak pursue perkahwinan. Dan mungkin dalam masa terdekat tu you boleh buat sesi suai kenal. Dan bila saya cakap sesi suai kenal, tidak bermaksud you keluar dating dengan dia berdua-duaan. Okay, sesi suai kenal ni maksud dia you mula nak guna kata apa macam investigate lah. You just tanya-tanya soalan-soalan yang membantu you buat keputusan sama ada individu tersebut adakah dia merupakan calon yang baik untuk saya, sama ada calon suami ke, calon isteri ke. Investigate benda tu. You boleh tanya kawan-kawan dia, kawan-kawan baik dia, atau you boleh tanya dia directly tapi dengan orang ketiga mungkin, ataupun you tanya dia punya keluarga dan sebagainya. Ada banyak cara kreatif yang you boleh buat tanpa you melampaui batasan yang sedia ada. Kalau tak boleh serius, dan ini memang possible untuk berlaku, you mungkin tak bersedia nak commit, you mungkin belum ada kemampuan sama ada dari segi fizikal, emotional, spiritual, tak mampu lagi nak melangkah ke arah tu, apa you boleh buat untuk kawal diri? So, dalam agama Islam, sebagai contohnya, kita disediakan dengan satu mekanisme untuk mengawal diri yang dipanggil puasa. Okey, puasa bukanlah satu mekanisme kawal diri untuk kita buat selama-lamanya. Ia adalah satu mekanisme temporary yang kita boleh guna untuk kita nak kawal diri kita sampai ke satu tahap yang mana kita mampu untuk teruskan ke tahap seterusnya. So, puasa, apa yang ia buat adalah ia menyebabkan badan kita rasa lapar, kosongkan perut kita. Dan bila perut kita kosong, it is the tendency, kecenderungan untuk kita nak bergerak ke arah tu, untuk fikir ke arah tu kurang. Dan bila saya cakap kurang,
penting tu. Ia tak bermaksud hilang, ia kurang, tapi ia tidak hilang. Maksud dia, walaupun kita berpuasa, kita juga kena tambah dengan usaha kita yang ekstra. So kita kena contohnya tundukkan pandangan, kita kena sibukkan diri kita dengan benda lain supaya fikiran kita tak fikir ke arah tu. So sambil-sambil berpuasa kena juga ada usaha lain. Puasa ni bukan automatik dia magic tiba-tiba tak rasa nak kahwin. Tak. Puasa itu adalah satu mekanisme nak menolong. So selain puasa kena juga ada benda-benda lain untuk kita nak kawal diri kita sampai ke satu tahap yang mana kita mampu untuk bergerak serius. So in the meantime, waktu kita nak cuba kawal diri tu, waktu tu kita boleh sekalikan dengan proses untuk kita sediakan diri untuk serius. So ambil masa tu untuk kita baiki diri, untuk kita upgrade diri kita sampai ke satu tahap yang mana kita mampu untuk teruskan hubungan tu ke arah yang lebih serius. Tapi hopefully itu boleh bagi gambaran lah kepada mereka yang bertanya, yang mereka mungkin ada soalan yang sama. You berkenan dengan orang tu, you nak teruskan ke, you nak luahkan ke dan sebagainya. Nak meluahkan pun luahkan dengan objektif, bukannya luahkan sesaja. So luahkan sebab you nak serius dengan dia. Kalau you tak nak serius dengan dia, jangan luahkan. Sebab kalau you luahkan tapi you tak nak serius pun, itu akan menyebabkan dia pula jadi celaru dia punya emosi dia. You bagi signal yang tak apa-apa. So it's better kalau you tak serius, jangan luahkan. Tapi kalau you betul-betul serius, luahkan dengan plan, dengan satu perancangan yang mana you nak berkahwin dengan dia dalam masa yang terdekat.